Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam siri ulang kaji untuk SPM. Okey, matematik SPM. So untuk video pembelajaran pada kali ini saya akan fokuskan kepada modul kemenjadian murid Melaka. Okey, bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, perlu diingatkan video pembelajaran ini hanya untuk sebagai panduan kepada kamu untuk melihat bagaimana jalan kerja, untuk melihat penyelesaian bagi sesuatu soalan tersebut. Namun kamu diingatkan supaya cuba untuk menjawab sendiri dahulu soalan yang diberikan. So, saya dah sediakan soalan itu dalam bentuk Google Form. Okey, untuk link soalan itu boleh dapatkan di ruangan description di bawah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey, nyatakan antara berikut yang manakah punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. So diberikan ada kita fungsi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tolak 4 sama dengan negatif 7x. Jadi untuk mencari punca bagi persamaan kuadratik, kita mestilah susun ataupun bentukkan persamaan kuadratik ini dalam bentuk yang umum. Jadi kita pindahkan negatif 7x ni ke sebelah kiri. So 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4 sama dengan sifar. So ini dah bentuk umum. So, kalau untuk kertas 1, kita tak perlukan jalan kerja yang banyak. Jadi, kita boleh terus tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Tapi untuk sesi perbincangan ini, sesi pembelajaran ini, saya tunjukkan jalan kerja. Okay? So, untuk kita gunakan kalkulator, kita tekan pada mode untuk dapatkan EQN. 1, kita tukarkan unknown ni kepada degree. Kita ambil 2, degree 2. Jadi kita masukkan nilai A dia. Nilai A kita adalah 2. Ikut soalan diikuti dengan sama dengan. Kemudian masukkan nilai B. Nilai B kita adalah 7. Positif 7 sama dengan. Dan C kita adalah negatif 4. Jadi kita tekan negatif 4. Kita dapat jawapan sifar pelahan 5. Kita tukar shift pecahan. Kita nak pecahan. Jadi jawapan kita adalah 1/2 dan satu lagi jawapan adalah negatif 4. Jadi dengan menggunakan kalkulator sebenarnya kita dah pun mendapat jawapan iaitu X sama dengan 1/2 atau X sama dengan negatif 4. Okey, tapi kalau untuk kertas 2 kita perlulah membuat jalan kerja. So saya tunjukkan daripada jawapan yang kita dah dapat tadi, kita patah balik, reverse balik. So 2 ni kita pindahkan ke depan. Dia jadi 2x. Di sini jawapan dia positif 1/2. Jadi kita tukar di sini dalam faktor ni negatif 1. Okay. So jadi 2x tolak 1 darab dengan di sini adalah jawapan dia x tolak 4. Jadi kita tukar kat sini jadi x tambah 4. Okay, ini hanya untuk jalan kerja kertas 2. Jadi 2x tolak 1 sama dengan sifar. Jadi x sama dengan 1/2. Atau x tolak 4, x tambah 4 sama dengan sifar. Jadi x sama dengan negatif 4. So jawapan yang ada di sini adalah x sama dengan negatif 4. Okay. So, untuk soalan kedua, nyatakan antara berikut yang manakah fungsi kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So, ingat kalau fungsi kuadratik, kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah 2. Dan juga satu pemboleh ubah ni merujukkan kita hanya ada satu huruf lah di situ. Okay. So, kita cek satu persatu. Fm sama dengan M tolak 9 ni bukan fungsi kuadratik. So, sebab kuasa tertinggi M ni 1 saja. So, jadi bukan fungsi kuadratik. Okay, kuasa tertinggi pemboleh ubah dia hanya 1. Untuk B, negatif 5K kuasa 3 tambah 6K kuasa 2 tolak 1. Di sini juga bukan fungsi kuadratik kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah 3. Untuk C, untuk D ni bukan fungsi kuadratik kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah dia adalah 1. Dan
untuk C tu 1/2 A kuasa 2. So ia adalah fungsi kuadratik dan dalam satu pemboleh ubah. So jawapan kita adalah C. Okey, diberi satu fungsi kuadratik f(x) sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x tambah c. Titik A iaitu 2, -3 merupakan suatu titik yang dilalui oleh fungsi kuadratik itu. Nyatakan pintasan y bagi fungsi kuadratik itu. Pintasan y itu adalah nilai c inilah. Nilai c itu adalah pintasan y. Jadi kita ada 2x kuasa 2 tolak 4x tambah c. So kita ada titik A ni 2 dan -3. Jadi kita gantikan dalam persamaan yang diberi. Tempat fx kita gantikan dengan -3. Tempat x kita gantikan dengan 2. Okey, kita ada -3 sama dengan 2. X itu 2 kuasa 2 tolak dengan 4 darab 2 tambah c. Jadi kita akan dapat -3 sama dengan 8 tolak 8 tambah c. Jadi c sama dengan -3. Okey, jawapan dia adalah A. Okey, soalan yang keempat. Tinggi bagi satu segitiga sama kaki ialah y tambah 10 cm dan tapaknya ialah y cm. Diberi luas segitiga ialah 19.5 cm kuasa 2. Hitung nilai tinggi segitiga sama kaki itu. So, kena tahu untuk luas segitiga apakah rumusnya. Okay. So, untuk segitiga 1/2 darab darab tinggi darab tapak. Atau darab tapak darab tinggi. Jadi, di sini 1/2 darab dengan tinggi dia adalah y tambah 10, tapak dia ialah y. Okay, dan dah diberi bahawa luasnya adalah 19.5. Jadi kita buat pendaraban, kita dapat 2 ni pindahkan ke sebelah kiri bahagi, so pindah sebelah kiri dia akan jadi darab. Jadi 19.5 darab 2 kita dapat 39 sama dengan y darab y, kita dapat y kuasa 2. 10 darab y kita dapat 10y. Okey, kemudian kita pindahkan 39 ini ke sebelah kanan. Kita akan dapat y kuasa 2 tambah 10y tolak 39 sama dengan 0. So, ini kita boleh selesaikan dengan menggunakan kalkulator. Kita akan dapat y sama dengan 3. Okey, kalau kita menggunakan kalkulator, kita akan dapat dua jawapan. Okey, y sama dengan 3 atau y sama dengan 13. Okey, di sini kita melibatkan tinggi, melibatkan panjang. Jadi kita abaikan nilai yang negatif. Okey, jadi kita ambil y sama dengan 3. Soalan minta kita cari tinggi. Tinggi dia adalah y tambah dengan 10. Jadi untuk tinggi adalah 3 tambah dengan 10, kita dapat 13. Okey, untuk 3 ni hanya nilai y, tapi bila soalan nak tinggi bermaksud 3 perlu tambah dengan 10. Sebab tu jawapan dia dapat 13. Okey, soalan yang kelima. Hasil tambah n sebutan pertama dalam satu turutan adalah n darab dengan 3n tambah 1 bahagi dengan 2. Jika hasil tambah n sebutan adalah 155, nyatakan bilangan n. So, macam mana kita nak cari bilangan n itu? So, kita tulis balik n darab dengan 3n tambah 1/2 tambah 1 bahagi 2. So, kita boleh tulis dia sebagai dia dah bagi kat sini hasil tambah dia adalah 155. Jadi kita boleh tulis n darab dengan 3n tambah 1 per dengan 2 sama dengan 155. Okey, jadi kita pindahkan n ini 2 ini ke sebelah kanan. 155 darab dengan 2. Okey, jadi kita dapat 310
Yang di luar kurungan ni kita darabkan dengan yang di dalam kurungan. N darab dengan 3N, kita dapat 3N kuasa 2. N darab dengan 1, kita dapat N. Okey. Kemudian kita susun semula, kita pindahkan 310 ni ke sebelah kiri. Kita akan dapat 3N kuasa 2 tambah N tolak 310 sama dengan sifar. Ini dengan menggunakan kaedah kalkulator tadi, kita akan dapat N sama dengan 10 atau N sama dengan negatif 10.33. Jadi, untuk ini, nilai negatif ini kita abaikan. Okey, jadi jawapan dia adalah N sama dengan 10. B. Okey, soalan yang terakhir. Raja 1 di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 5. Garis lurus AB adalah selari dengan paksi x. Tentukan nilai M. Okay, nilai M ini adalah titik maksimum bagi fungsi tersebut. Okay, so bagaimana kita nak menentukan nilai M? So, kita tengok paksi simetri. Rumus untuk mencari paksi simetri. Paksi simetri adalah negatif B per dengan 2A. So, daripada fungsi ini, kita tahulah nilai B dan juga nilai A. Jadi, kita gantikan. Nilai B dia adalah 6. Nilai A dia adalah negatif 1. Jadi, bila kita gantikan dalam persamaan paksi simetri ni, kita akan dapat negatif 6 per dengan 2 darab negatif 1. Jadi, kita akan dapat jawapan dia adalah 3. Bermaksud di tengah-tengah ni, garisan ini, nilai X itu adalah 3. Okey, dan untuk mencari titik M ni, titik yang di atas ni, dia merupakan titik maksimum. Jadi, kita boleh gantikan X3 ni dalam persamaan yang diberi. Okey, fx itu kita gantikan dengan M. Tempat X itu kita gantikan dengan 3. Okey, jadi kita akan dapat M sama dengan 4. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, itu adalah soalan cara-cara penyelesaian untuk soalan bagi modul kemenjadian murid Melaka. So, diharapkan saya ingatkan sekali lagi supaya kamu cuba dulu untuk menjawab soalan itu sendiri. Okey, dan rujuk video ini hanya jika kamu rasa soalan itu ada kesukaran. Okey, ada part-part tertentu yang kamu tak faham. Okey, so kita akan jumpa lagi dalam video untuk topik yang seterusnya.